Alright, welcome back. So, ini tentang support and resistance. Okay. So, support and resistance adalah benda yang paling penting. Semua orang perlu tahu tentang support and resistance. Kalau dia nak jadi trader, dia kena tahu tentang support and resistance. And support and resistance ni tuan-tuan, saya nak you fahamkan tentang behavior dia dulu. Okay, behavior dia dulu. Please. Support and resistance jangan digunakan untuk enter market. Jangan dijadikan support and resistance sebagai tempat kita nak enter market. Support and resistance untuk keluar market, okey. Maksudnya untuk letakkan take profit, TP di support and resistance, yes, boleh. Tapi untuk nak set up, nak masuk market menggunakan support and resistance, jangan tuan-tuan. Alright. So, okey, boleh tengok dekat sini. Kalau tuan-tuan tengok yang saya tandakan yang hijau-hijau ni tuan-tuan, yang hijau-hijau ni, okey. So, yang hijau-hijau atas ni semua adalah resistance. Yang merah-merah bawah ni semua adalah support. Menjadi masalah kepada kita tuan-tuan tentang support and resistance ni sebab kita tak tahu dekat mana the real support and resistance. Maksud the real support and resistance kita tak tahu. Dekat mana yang dia menjadi resistance yang kuat. Maksudnya bila dia kena that resistance, dia akan turun terus. Kita tak tahu dekat mana support yang kuat. Dia kena dekat support dan dia akan naik terus. Kalau kita tahu tuan-tuan, insya-Allah kita akan trade, tak akan loss lah. Betul tak betul? So menjadi menjadi orang panggil apa ni? Orang panggil trader punya kelemahan adalah kita tak boleh nak identify. Especially tuan-tuan, ini behavior tentang support and resistance kena faham. Hello, support and resistance dia kalau macam yang major punya, dia tak berlaku setiap hari. Dia berlaku hanya, kalau contoh saya tunjuk dekat sini, macam contoh resistance macam ni kan. Resistance macam ni tuan-tuan, dia akan berlaku mungkin seminggu sekali ataupun 2 minggu satu kali. Maksudnya bucu bertemu bucu, bukit bertemu bukit, bukit bertemu bukit besar, bukit bertemu bukit besar. Ini adalah resistance. Ini contoh support. Bukit bertemu bukit, bucu bawah bertemu bucu bawah, support. Okey, ini just biasa simple support resistance. Yang saya nak concern, untuk tuan-tuan concern adalah untuk kita ambil perhatian. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dulu kefahaman saya terhadap support and resistance dulu, support and resistance apabila sampai dekat support saya akan buy. Maksudnya bila price sampai dekat support saya akan nak group berapa untuk buy. Buy sampai mana? Buy sampai dekat resistance. Memang tak sampai lah. Okey. Kalau contoh dulu lagi tuan-tuan, kalau dekat resistance saya nak sell dekat mana? TP dekat support. Memang tak sampai lah. Okay. So hari ni tuan-tuan, concern kita bila kita belajar tentang support and resistance adalah concern kita nak kenal pasti support and resistance yang broken. Kenapa kita nak tahu support yang broken? Macam contoh ni, broken support, broken resistance. Kenapa kita nak tahu benda ni tuan-tuan? Sebab broken support and resistance akan bagi tahu kita hala tuju market yang sebenar. Akan bagi tahu kita hala tuju market yang sebenar. Saya akan tunjukkan contohnya. Tak apa, jangan buat muka bela macam tu tuan-tuan. Memang susah sikit nak faham. Tak apa, insya-Allah sebab tu kita buat video. Bila buat video ni boleh ulang banyak kali. Betul? Alright. So insya-Allah tuan-tuan, support and resistance secara asas dan basicnya kita faham macam inilah. Kalau bucu bertemu bucu, bucu atas bertemu bucu atas, dia adalah resistance. Kalau bucu bertemu bucu bawah, dia adalah support. Tapi yang saya nak concern sekarang ni adalah macam ni, broken resistance and broken support. Saya akan tunjukkan kenapa nak concern dekat broken resistance dengan broken support. Sebab apa tuan-tuan? Sebab every time market break the resistance, market break support, dia akan pergi lebih jauh. Tapi bukannya bila dia break saja kita boleh enter market, bukan. Kita akan enter melalui retracement area menggunakan trendline and Fibonacci retracement. Itu saya akan sharekan sebentar lagi. Kita akan pergi dulu kepada apa tuan-tuan? Kepada behavior support and resistance yang broken. Alright. So contoh macam ni tuan-tuan, explanation on real chart. Explanation on real chart. Saya tunjukkan dekat chart. Okay, on the real chart kita tengok macam ni. First kali tuan-tuan bila kita buka chart tuan-tuan, kita zoom out semua, zoom in 2 kali. Pak. 2 kali. Ini adalah cara untuk nak tengok chart yang betul. Alright.
So kita tengok macam ni tuan-tuan lah. Contohnya hari ni tuan-tuan, bila kita buka saja market, benda yang kita perlu cari yang pertama adalah apa tuan-tuan? Contohnya sekiranya market duduk macam ni tuan-tuan, okey, ataupun market duduk macam ni. Market duduk macam ni. So tujuan kita belajar apa dia tu trade forex adalah untuk kita nak tahu apa yang berlaku selepas ni. Alright. So sini kita tahu sini adalah resistance, sini adalah support. Kita tahu sini adalah resistance dan sini adalah support. Startnya saya buat contoh macam ni. Kita tahu tuan-tuan, sini adalah resistance dan kita tahu sini adalah support. Okey. Alright, so kita tahu support and resistance. Tapi tadi kita nak fokuskan dekat mana? Dekat broken support dengan broken resistance. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Okey. Ini adalah sifat market. Akan berlaku all the time. 80 ke 90% market selalunya behavior dia akan berlaku macam ni. Contoh saya tunjukkan contoh macam ni ya. Contoh sini adalah support. So apabila kita tengok market buat lower low, maksudnya dia lower low ni bahasa orang putih susah saya bagi tahu bahasa Melayu. Dia buat rendah daripada yang sebelum dia. Ni dia buat rendah daripada sebelum dia. Apabila market kalau dia buat rendah daripada sebelum dia, dia akan retrace 50%. Apabila market dia buat rendah daripada sebelum dia, dia akan retrace 50%. Saya bagi satu contoh. Contohnya macam dekat sini. Okey, sini daripada resistance dia buat rendah daripada support sebelum dia. Ini support kan? So bila dia break, dia buat new support. Apabila dia buat saja new support, kita akan standby untuk enter sell. Sebab apa? Apabila dia buat new support, dia dah break dia punya lower low before. Dia punya lower low before. Contoh bila dia break, dia dah buat new support dekat sini, dia akan retrace back. Dan waktu retrace itulah kita akan enter market menggunakan Fibonacci retracement. Saya bagi nampak dahulu. Saya bagi satu contoh Contoh macam ni tuan-tuan. Oh, mana tadi? Okey. Contoh market macam ni. Ini support, ini resistance. Betul? Ini support, ini resistance. So, apabila daripada support dia naik dan dia break this resistance. Betul tak betul? Dia break. Maksudnya bila dia break, dia buat new resistance atas. Dia buat new high. Dia buat new high. Dia buat new resistance atas yang lebih tinggi. Kalau dia buat saja yang new yang lebih tinggi tuan-tuan, kita akan standby dekat retracement area untuk kita masuk buy. Bukan bila dia break kita masuk buy. Bukan dia break macam ni kita terus masuk buy. Tak. Kita tak tahu dia nak pergi sampai mana. Bila dia berhenti dulu buat dia resistance, macam mana nak identify resistance, saya akan masukkan a few of indicator. Last kali saya akan tunjukkan. Sekarang ni saya nak you fokus dekat behavior dulu. Okey? Saya nak you faham behavior tentang support and resistance dulu, perjalanan dulu. Okey. Sekali lagi contoh apabila dia support, dia naik tinggi daripada resistance before. Nampak dia naik resistance before, dia akan retrace 50% untuk naik lagi tinggi. Alright. Sama juga tuan-tuan untuk menurun tuan-tuan. Sama juga untuk menurun. Contohnya macam ni. Dia turun lebih rendah daripada resistance before, support before. Dia turun lebih rendah daripada support before. Betul tak betul? So apabila dia turun lebih rendah daripada support before, kita tahu market nak pergi jauh. Okey, market nak pergi jauh. Tapi tuan-tuan, kita bukan straight bila dia break sahaja kita terus masuk sell. Bukan. Kita akan tunggu dekat 50%. Pak, dan baru masuk sell. Kita akan tunggu dekat 50% untuk masuk. Macam mana nak tahu 50% tu? Menggunakan Fibonacci retracement. Nanti. Sabar. Okey? Sabar.
Macam mana nak tahu tu? Nanti sabar. Kenapa saya letak kat sini? Sebab saya tahu ini adalah kawasan 50%. Saya dapat agak pun kita dah tahu menggunakan Fibonacci retracement. So bila dia puk, barulah kita masuk sell. Sama juga tuan-tuan, apabila daripada bawah, daripada support dia naik, dia break tak resistance, tuan-tuan. Ini adalah resistance before, dia break tak? Dia open atas tak? Dia open atas. Apabila dia open atas, tuan-tuan, kita tahu market apabila dia open atas, dia nak naik lagi jauh. Tapi sebelum dia naik lagi jauh, dia mesti turun dulu 50% untuk dia naik lagi jauh. So dia akan turun dahulu 50% dekat sini. Maksudnya dia akan turun dekat sini, baru dia naik. Nampak tak? Dia turun dan baru dia naik. Kalau kita buy dekat sini, tuan-tuan, kita akan float lah. Tapi kita tak nak buy, kita akan tunggu dia turun dahulu baru dia naik. Macam mana nak tangkap ni? Menggunakan Fibonacci retracement. Sabar. Jangan fikir nak masuk market lagi. Okey, sabar dulu. Kita nak faham behavior dulu. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan, tentang behavior. Contoh, okey, ini dia buat high, betul tak betul? Dia buat high daripada bawah, dia dah buat high. Ini dia punya high low. Betul tak? So dia dah naik tinggi daripada dia. So bila dia naik tinggi daripada dia, mana dia nak naik lagi jauh. Bila dia nak naik lagi jauh, dia akan retest 50% dan dia naik lagi jauh. Setiap kali market buat higher high, dia akan retrace 50%, 60% ataupun 70% dan dia naik lagi jauh. Macam mana nak tangkap tu? Kita akan menggunakan Fibonacci retracement. Okey. Contoh macam ni, nampak tak? Dia turun. Dia break tak? Di support. Dia break, betul tak betul? Apabila dia break di support, biar dia buatkan support dulu, dia akan naik balik. Dan dekat sinilah the best way untuk kita nak enter sell lagi sekali. Boleh faham maksud saya? Okay, the best way untuk kita nak enter sell lagi sekali. Alright. So itu behavior market. Sekali lagi saya ulang. Contoh daripada sini ya. Daripada sini. Nampak tak? Ini adalah resistance. Dia break tak support? Ini keadaan dia macam ni. Ini dia punya lower low. Nampak tak? Dia break lower low kan? Bila dia break lower low, apa kita perlu buat? Kita tunggu dia retrace dulu. Macam mana nak dapatkan dia retrace ni? Menggunakan Fibonacci retracement. Kejap lagi saya tunjuk, kejap lagi. Saya nak fahamkan behavior dulu. Saya tahu semua kalut ni nak masuk enter market, betul tak betul? So apabila dia naik balik retrace 50%, barulah dia akan turun lagi. Nampak tak? Dia naik dan dia akan turun balik. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh faham tuan-tuan setakat ni? Ulanglah nanti. Okey, nanti tuan-tuan kita akan adakan support. Boleh tanya dalam tu, saya akan explain lagi. Saya faham. Kali pertama you dengar mungkin you blur. Sebab tu saya buatkan CD ni, supaya saya buatkan video ni supaya you boleh ulang supaya you boleh faham. Alright. So now, tentang behavior, support and resistance, higher high dengan higher low, insya-Allah ulang sekali lagi dan boleh faham. Okay. So, kita nak pergi kepada next chapter berkenaan dengan trend line. Kejap. Sekarang ni tuan-tuan, tugas you adalah fahamkan dia punya behavior dan apa kerja dia. Okay. Maksudnya di support and resistance saya bagi tahu, apabila sesuatu price tu dia break support, dia akan retrace balik. Kena faham benda ni. Kena alert. Ini kena tulis. Nota ni kena tulis. Maksudnya kalau harga tu dia break support, dia mesti naik balik 50% ataupun 70% untuk dia nak turun lagi jauh. Every time market nak going up lagi tinggi, dia akan break resistance before, dia akan naik, lepas tu dia akan turun 50% untuk naik lagi tinggi. Ini kena catat. Ini adalah nota penting. Alright? Catat benda tu. So itu adalah point dia. Point dia adalah dekat support and resistance. Setiap kali dia naik lagi jauh, dia akan retrace 50% untuk dia naik lagi jauh. Dia akan break dan dia akan retrace. Dia akan break, dia akan retrace. Alright? So itu adalah point yang penting. Tulis dulu. Nanti baru kita gabungkan semua point-point tadi. Alright? Tulis dulu untuk support and resistance. Now kita nak pergi kepada chapter number 2 berkenaan dengan trend and trend line.